Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia bersama undangan mingguan Ustaz Nur Azami bin Hajar, Timbalan Mufti Negeri Sembilan, pegawai-pegawai dekat negeri dan daerah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dengan izin dan pertolongannya kita dapat berkumpul pada pagi ini di dalam dewan untuk ceramah pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput apabila Ustaz Nur Azami bin Hajar untuk menyampaikan ceramahnya. Yang terhormatnya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin wa fardil mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan pengurusi majlis, pegawai-pegawai dan kaki tangan serta warga kerja, pejabat RISDA ataupun ibu pejabat RISDA dekat negeri dan daerah yang berkesempatan bersama untuk mengambil manfaat dalam majlis yang sangat terpuji ini. Mudah-mudahan daripada dapatan ilmu akan menyelinap masuk dalam jiwa kita. Akhirnya kita timbul kesedaran dan penghayatan. Maka selepas itu akan merupakan dalam bentuk tindakan dan juga proses kehidupan hari-harian sentiasa dalam mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan berubah melainkan apabila dia mendapat kefahaman. Daripada kefahaman itulah dia sedar. Daripada sedar itulah dia membentuk suatu pendirian dan prinsip hidup, akhirnya kepada menatijahkan tindakan dan perbuatan. Samalah seperti soal kerja kita. Kalau kita tak faham kerja kita, maknanya kita tak buat kerja. Bukan kita tak nak buat kerja, tapi kita tak tahu macam mana nak menguruskan kerja tu. Macam kali pertama saya terlibat dengan tanaman gotah ni lah. Dari segi akalnya, kalau baju tu copek pokok tu membesar, rupa mati pokok tu, panih baju tu. Kan? Jadi bila saya kali pertama pada tahun pada tahun 2000 lah saya bermulakan pertanian menanam getah ni, hasil daripada galakan daripada orang kampung juga, dan juga mendapat bimbingan daripada Tuan Haji Marazi. Kan dia kata, Ustaz tanam getah, ambil peluang sekarang ni orang malas nak berkebun, kebun getah murah lagi, beli katanya. Saya pun belilah satu lot tanam. Tapi betul lah kata Tuan Haji Maruzi. Sekarang ni tuan-tuan, dulu saya beli tanah dulu satu lot tu hanya sekitar 11,000 dan 12,000. Tapi sekarang ni tuan-tuan, satu lot adalah 90,000 tuan-tuan. Kan? Itu dia punya tu. Dan hasil gotah ni tuan-tuan, walaupun tak sebanyak macam gaji ni orang sekolah ni, tuan-tuan kan? Tetapi tuan-tuan lepeh lah. Maknanya kalau ada orang datang pejabat saya tu minta derma, terutama nak sekolah ni kan, standby lah duit otah tuan-tuan kan. Jadi adalah kemampuan untuk membantu diri sendiri, keluarga serta rakan-rakan dan masyarakat dalam memenuhi sedikit tuntutan-tuntutan kehidupan pada hari ini.
Jadi tuan-tuan, itu berkaitan dengan ilmu tu. Samalah sepertinya tuan-tuan pada musim cuti ni, anak-anak kita kalau tak faham apa yang dia perlu buat kehidupannya bermanfaat, maka dia akan dua perkara yang penting. Kita tengok yang dia buat ni tuan-tuan. Kalau tak disusun jadualan, maka dia tidurlah berlebih-lebihan. Yang selalu saya istilahkan dengan tidur berlebih-lebihan ni lepas subuh ni, masa saya jadi warden asrama tu, membadak namanya. Membadaklah sampai ke tengah hari. Lepas tu dia bongkar makan tengah hari, kan? Lepas membongkar tengah hari tuan-tuan, dia pun tengok TV. Daripada TV tu tak ada kesan haba, sampailah berasap tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang anak kita kadang-kadang berebut pula remote tu, sampai tetangga-tangga dia punya dia punya peralatan yang berdekatan dengan remote ini tuan-tuan. Tetapi kalau kita memberi bimbingan serta mempahamkan apa yang mereka perlu buat, kenapa dia perlu buat, akhirnya tuan-tuan kesedaran itu datang diri dia, tak perlu kita sebut tuan-tuan, akhirnya mereka akan melaksanakan. Sebab itu tuan-tuan, manusia ini kalau sekiranya pada kehidupannya itu 3 hari saja dia tidak menuntut ilmu, maka mati hatinya untuk berbuat kebaikan. 3 hari saja tuan-tuan dia meninggalkan ibadat kepada Allah tuan-tuan, maka mati hatinya tuan-tuan dengan kebahagiaan hidup di dunia ini. Apatah lagi tuan-tuan, kita kalau kita ni dalam 3 hari saja kita lupakan Nabi, akhirnya hidup kita tuan-tuan tidak sempurna. Ini kalau sekiranya tuan-tuan memanglah menjadi budaya kehidupannya sentiasa mendapatkan perkara yang disebutkan tadi, kan? Contohnya semayang, tiba-tiba dia tak semayang tuan-tuan. Jangankan 3 hari tuan-tuan, satu waktu tuan-tuan kita belum semayang. Kalau kita dah biasa semayang, nak tidur pun tak selesa. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang jemput ekonomi, bila jemput lepas maghrib, rimeh je tuan-tuan. Sebab bila lepas maghrib kita makan, selalunya ialah timbalan mestilah suruh baca doa, berkat katanya. Tuan-tuan kan? Jadi bila berkat disuruh makan banyak. Bila makan banyak, bukan mentereng dah, menteneng tu, meneneng lepas tu kan. Jadi tuan-tuan, nak sembahyang isyak tu bukan main berat, kan? Nak pergi ke masjid, orang dah tutup masjid sebab dah lebih waktu. Jadi tuan-tuan balik rumah bersandar je. Macam yang tadi penat tuan-tuan, lepas maghrib dia dah tidur dah, terlalu penat. Bangun pukul 2. Bagus juga bangun pukul 2. Kalau bangun pukul 7 pagi, tuan-tuan siap balik tuan-tuan dan umat ya. Sebab itu pertemuan kita ni tuan-tuan, saya beristikharah apa yang patut saya kemukakan kepada tuan-tuan. Sebab Tuan Pengurusi selalu bagi tahu kalau boleh benda perkara kita ni berterusan tuan-tuan ya, berterusan. Tapi itulah saya memaklumkan, kadang-kadang nak menetapkan minggu ketiga, minggu tak dapat dia tuan-tuan, sebab jadual tu tak menentu. Kalau sekiranya ada kelowongan masa, saya kita isilah program ni tuan-tuan, yang pentingnya ada. Jadi tuan-tuan, selepas saya bicara tanya kepada kawan-kawan apa yang patut dan sederhana tuan-tuan kita mendapatkan pengisian perbincangan majlis kita ini, dia mencadangkan kitab Riyadhus Shalihin yang biasa kita dengar. Dan ada di antara kita pun telah mengikuti perbincangan daripada hasil tulisan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini. Dia mengarangkan satu kitab namanya Riyadhus Shalihin. Dia katakan Riyadhu maknanya Riyadhah. Riyadhah tuan-tuan. Tetapi dia katakan Riyadhah ni selalunya kita tengok bersukan lah, kan? Berlari semua kan. Itu pun kita tak buat, kan? Kita hanyalah berjalan kulu-kili yang kita buat, kan? Tapi berlari Riyadhah ni kita tak buat. Jadi tuan-tuan, bila disebut tentang as-salihin, maknanya orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita nak menjadi orang yang saleh, apakah riyadhah yang perlu kita buat? Riyadhah yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam himpunan hadis-hadisnya ini, hadis Nabi, dalam satu kitab yang dinamakan Riyadhus Shalihin ini, ialah merencasi tentang bagaimana riyadhah jasad, riyadhah ruh, riyadhah akal fikiran dalam hadis-hadis ni tuan-tuan. Sebab itu kita tengok nanti akan ada akan ada pengisian penjagaan jasad, akan ada bagaimana nak membangunkan akal fikiran, bagaimana nak memelihara hati, bagaimana nak membangunkan hati, dan keseluruhannya diri kita. Akhirnya bila kita dapat melaksanakan hadis-hadis yang dihimpunkan ini, kita sekurangnya adalah asas hati kita untuk berpaut
kepada sumber-sumber sumber-sumber ilmu, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, warga kerja Rizda yang saya rahmati lagi saya kasihi sekalian, hadis Imam Nawawi memulakan bicara kitab Riyadhus Shalihin ini tuan-tuan dengan bab ikhlas. Kan? Bab ikhlas. Sebab itu bila sebut bab ikhlas, dia merujuk kepada bab niat. Mana-mana kitab pun tuan-tuan dalam nak beramal ini pertama sekali bab niat. Ya, kalau kita tengok dalam bab ibadat pun pertama sekali yang disebut ialah niat. Sebab itu niat merupakan sebahagian besar ataupun separuh daripada urusan ibadat. Kerana apa? Tanpa niat maka tidak sah ibadat. Ya, kalau kita ada niat tak jadi niat tak jadi ibadah tu. Sedangkan niat ini tuan-tuan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kalau kita berniat belum buat lagi, berniat je tuan-tuan, berniat baru saja kita menyudahkan niat tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dah memberi kita ganjaran. Satu ganjaran. Alah, satu, jumlahnya satu. Tapi saiz satu tu kita tak tahu. Tuan-tuan, berapa saiz dia, berapa dia punya rupa bentuk dia tu kita tak tahu. Tapi satu, tuan-tuan. Tetapi apabila kita melaksanakan perkara yang kita niatkan, tuan-tuan, perkara yang dikatakan yang kita niatkan itu pastilah perkara yang berbentuk tindakan dan perbuatan pekerjaan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Secara mudahnya ialah apakah perbuatan yang mudah, ringkas tentang pagi ni. Contohnya menyikat rambut. Kan? Bagi orang perempuan mungkin mengikat rambut tak kira lah macam mana ikat, sama ada dengan gotah bulat tu kau ataupun memang pengikat rambut. Tapi saya tengok isteri saya kadang-kadang tak ada pengikat rambut tu, gotah bulat tu pun okey tak. Tu sebab tu saya simpan gotah tu. Betul kan? Kalau pergi ke pasaran ada gotah tu kan, kita takut dah dekat dekat kepala paip tu. Sebab kadang-kadang bila dia balik mengajar tu dia nak menyensengkan baju kurungnya. Kan? Nyanya lebih dah. Sudah dikit kita tengok dikit. Oh, kalau macam ni kita sangkutkan supaya rajin dia masak, jimat kos saya kan. Kalau dia wah, buat dia sendiri membuat pengicaran, bang ini malam nak masak, kita makan luar je lah. Tu mula kita mandang ni langit belah kanan. Tak dapat mandang langit belah kiri dah, belah kanan je. Sebab belah kanan ni dia merujuk kepada akaun-akaun yang ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau belah kiri tu dia memandang talian-talian hayat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi niat ni tuan-tuan, samalah kita duduk di sini tuan-tuan. Masya-Allah. Cuma kita tak nampak tuan-tuan. Kalau kita nampaklah masya-Allah kan. Langsung tak menjadi pula tentang dia punya kualiti dia tu. Kan? Jadi tuan-tuan kita niat, kita berniat nak bersikat rambut je sambil membaca doa tu. Wahai Allah, kau cantikkan wajah aku, aku pohon kau cantikkan juga tentang perangai aku. Tuan-tuan, kalau kita tak hafal doa Arab kan? Allahumma anta khalqi fahassin khuluqi. Doanya tuan-tuan kan? Kalau kita tak boleh dalam bahasa Melayu, kita bacalah dalam bahasa Arab. Tak ada apa masalah tuan-tuan, boleh. Tuan-tuan kan? Yang penting kita berdoa. Ini tak masih lagi handsome. Itu ya tuan-tuan. Tak ada nak bersyukur. Langsung tak nyonyeh katanya. Dia perasan. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang perempuan tuan-tuan, dia tengok dirinya berbolak-balik. Selalu kita tengok kambing bakar, berbolak-balik. Ni dia depan showroom tu dia nak. Kan? Masih tak nyonyeh, kan? Itulah tuan-tuan. Kan? Nah, itu contohnya tuan-tuan dan puan mesti Allah. Itu pun kita niat membuat kebaikan, Allah bagi pahala tuan-tuan. Kan? Allah beri pahala. Contoh mudah, simple, kerja yang paling mudah tuan-tuan. Kan? Pek mata kita ni, kan? Kita letak atas meja tuan-tuan. Apa ni? Orang kata berbalam ada dalam dunia perkotoran. Datang seorang perempuan yang membawa gelaran isteri, dia ambil tuan-tuan, dia sapukan tuan-tuan. Itu pun juga adalah satu ibadat. Kerja simple dia tuan-tuan. Kan? Tapi pahalanya pula walaupun satu ganjaran, maknanya meningkatkan darjatnya di sisi Allah. Allah hapuskan satu darjat dosanya tuan-tuan dan puan dan dirahmati Allah. Kan?
Baik, kemudian itu tuan-tuan, hadis yang disebut tentang ikhlas ini adalah satu makam hadis yang dihimpun oleh Imam Al-Nawawi ini tuan-tuan, berkaitan dengan ikhlas ini. Akhirnya nanti akan mendorong kita bila membuat satu perkara ni tuan-tuan, kita mementingkan soal keikhlasan. Dan tidak pula bila kita katakan kita mendapat gaji, kita mendapat pemberian daripada manusia, membayangkan kita tak ikhlas. Kita menuntut hak kita tuan-tuan, kita dituduh sebagai tidak ikhlas. Contohnya tuan-tuan, orang tu datang jumpa kita. Dia kata, Cik Anwar, saya susah lah, boleh tak saya nak pinjam sikit duit. Jadi kita pun bagi. Nah, bila kau nak pulang ni? Seminggu je katanya. Tuan-tuan ya, hari ni tuan-tuan kalau nak pinjam tuan-tuan kena bagi tanya tu, bila kau nak pulang? Macam mana cara kau nak pulang? Kalau bagusnya apa jaminan? Tak kira suami ke isteri ke tak kira. Macam tu je cara orang tuan-tuan. Sekarang ni kan. Selalunya pinjam duit ni lelaki lah kan tuan-tuan ya. Sebab bila kita tu habis jadi kelepek di orang rumah, kita pun pinjam lah dengan orang rumah kita sendiri kan. Tak semuanya macam tu tuan-tuan kan. Ini contoh saja ya. Kita kata dah dengan isteri kita, ni pinjamkan abang duit, boleh? Berapa? 200. Bila abang nak pulang? Seminggu. Apa jaminan? Motor abang. Kan? Apa kau tahu warna lah tentu bunyi kan? Jadi tuan-tuan, ini senario dia saja. Tapi nak fokus kepada niat yang ikhlas tadi, tidak ianya membatalkan maksud ikhlas. Bila kita sebagai tuan punya duit, kita datang jumpa dia, Man, kau kata seminggu Man pinjam duit dia, boleh tak kau pulangkan hari ni duit tu? Saya pun berkeperluan juga kepada duit tu kan? Jadi tuan-tuan, tak boleh orang yang kita tuntut tadi hak kita ni, kita menolong dia tuan-tuan kan? Tak boleh dia kata, alah Cik Anwar ni takkanlah tak percaya kepada dia, tolong macam tak ikhlas dia. Bukan masalah tak ikhlas tuan-tuan, bukan maknanya terbatal kita tak tuan-tuan nak membawa dia. Tapi soal harta tu kena tuntut kan, tanggungjawab kita ialah soal harta. Boleh tuan-tuan kan, tetapi apa yang lebih baik apabila sekiranya orang ni tak mampu nak memulangkan, buatlah akad baru. Memang saya tahu saya kena pulangkan duit tu hari ni, tapi saya belum tiba-tiba saya tak jangka pula bahawa saya tak dapat rezeki yang patutnya saya dapat. Jadi saya minta tolong kepada Encik, boleh tak bagi saya tempoh lagi? Berapa lama lagi? Itulah sekarang dah malu dah. Seminggu lah. Seminggu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, orang yang melepaskan kesusahan ini tuan-tuan, peringkat yang kedua pula. Bila kita kalau macam tu, ialah, tapi saya nak bagi maklum, saya pun perlukan duit tu. Saya pun sangkau je ni, kau minta tolong, saya tolong berdasarkan apa yang kau janji. Tapi sekarang ni macamnya jadi tak apalah. Tuan-tuan, peringkat yang kedua ni tuan-tuan, kita dah masuk untuk tadi menolong. Yang kedua ni tuan-tuan adalah melepaskan kesusahan orang. Apa janji Nabi tuan-tuan kepada kita yang melepaskan kesusahan orang ni tuan-tuan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan kesusahan kita. Kan? Melepaskan kesusahan kita tuan-tuan. Ada orang tanya tuan-tuan, ada orang bertanya kan, kita tahun ni Negeri Sembilan ni belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang banjir yang kritikal. Ada tak tuan-tuan? Belum lagi kan. Macam yang 2 tahun lepas lah, yang Tenggelam Pekan Gomeh tu kan, kampung tu acup tuan-tuan kan. Jadi kita tengok pun tahun ni belum lagi tuan-tuan kan. Jadi tak boleh pula kita nak menyangkakan tuan-tuan bahawa bencana ataupun tidak ni secara spesifiknya kita katakan ini adalah satu bentuk balasan dan hukuman. Tak tuan-tuan. Dari aspek yang lain tuan-tuan, ialah ini sebagai suatu peringatan ataupun suatu dugaan dan juga satu orang kata ibtilak, satu dugaan ataupun suatu orang kata ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apa yang dikatakan Imam Nawawi ini, dikata berniat dengan ikhlas bagi semua amalan adalah perkara asas dalam agama Islam. Asas. Maknanya tak ada niat, tak ada amalan, walaupun amalan tu cantik tuan-tuan. Tetapi bila sebut tentang niat pula tuan-tuan, maksudnya ialah lintasan hati dan maksud hati kita. Ada tak tuan-tuan nak datang ke majlis hari ini tuan-tuan dengan berniat, sahaja aku pagi ini akan mengikuti tazkirah
yang disampaikan oleh Timana Mufti 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada tak tuan-tuan?